Sekiranya anda ingin merancang untuk ke luar negara, sekiranya kalau pintu sempadan dah buka balik lah, pasport adalah perkara pertama yang terlintas di minda. Sebenarnya ada lebih daripada satu jenis dokumen perjalanan yang sah selain daripada pasport. Jadi apakah jenis-jenis dokumen perjalanan yang anda boleh mohon untuk perjalanan ke luar negara pada masa akan datang? Jadi jom kita lihat satu persatu. Selamat datang ke Geo Malaysia. Dokumen perjalanan merupakan satu dokumen standard yang digunakan untuk perjalanan berantah sempadan antarabangsa, dan ada beberapa jenis dokumen perjalanan yang sah yang boleh digunakan oleh orang dan pihak yang tertentu untuk melakukan perjalanan, dan tak semestinya pasport. Dan kebiasaannya dokumen perjalanan selain daripada pasport adalah spesifik kepada tempat yang tertentu atau destinasi yang tertentu, dan malah juga kepada keadaan yang tertentu juga. Okey, jadi kita lihat kategori yang pertama, kategori jenis yang pertama. Pasport terhad seperti namanya hanyalah terhad kepada perjalanan ke negara yang dinyatakan di kulit buku pasport, iaitu negara Brunei Darussalam. Sebelum ini, pasport terhad boleh digunakan untuk perjalanan ke Sabah, Sarawak dan juga Republik Singapura. Sabah dan Sarawak tidak lagi menerima pasport terhad kerana penduduk dari Semenanjung boleh mengunjungi Borneo dengan hanya menggunakan MyKad ataupun IC lah. IC iaitu MyKad mengandungi data yang lebih kurang serupa seperti mana dalam pasport antarabangsa, dan oleh itu sekiranya orang dari Semenanjung ingin pergi ke Borneo, IC saja sudah memadai untuk mendapatkan butiran maklumat peribadi dan juga foto cap jari untuk lepas immigration daripada negeri, sebab Sabah dan Sarawak immigration adalah dalam bidang kuasa negeri. Manakala Singapura telah berhenti menerima pasport terhad dan hanya menerima pasport antarabangsa atas faktor keselamatan, kerana pasport terhad adalah pasport yang dibuat secara manual dan tiada chip biometrik seperti mana buku merah. Tempoh sah pasport terhad adalah selama 5 tahun dan bayaran yang dikenakan ialah RM50. Jadi, siapakah yang paling sesuai untuk memohon pada pasport terhad ke Brunei Darussalam? Mungkin jika anda biasa travel ke Brunei Darussalam ataupun orang yang perlu berulang-alik di antara Miri, Limbang, Lawas dan Kota Kinabalu, maka ini mungkin pasport yang lebih sesuai untuk anda sebab dia lebih murah daripada pasport antarabangsa. Jenis dokumen perjalanan yang seterusnya ialah PAS sempadan. PAS sempadan ni kebiasaannya digunakan di sebelah utara Semenanjung, iaitu di Kelantan, Perlis, Kedah dan daerah Hulu Perak di negeri Perak. Dan perjalanan hanya terhad kepada 4 buah wilayah di selatan Thailand, iaitu Pattani, Narathiwat, Yala dan Songkhla sahaja. Sebelum tahun 2012 ataupun 2013, PAS sempadan ni adalah sekeping kertas yang agak besar, yang mana di sebelah satu sudut akan ada gambar pasport dan juga butiran peribadi. Manakala yang selebihnya adalah ruang yang digunakan untuk pegawai imigresen untuk cop keluar masuk. Hari ini PAS sempadan lebih menyerupai bentuk dan rupa pasport, dan perbezaannya ialah kulit buku iaitu warna biru cair dan juga tulis PAS sempadan di luarnya, dan tidak mengandungi chip biometrik. Jadi itu adalah beza terbesar dia di antara PAS dan juga pasport antarabangsa. PAS sempadan sah selama setahun selepas tarikh permohonan, dan bayaran yang dikenakan ialah RM10 setahun. Dan siapakah yang boleh memohon PAS sempadan ini? PAS sempadan hanya boleh dimohon kepada orang yang lahir ataupun tinggal lebih dari setahun di 4 buah negeri utara ni, iaitu Kelantan, Perlis, Kedah dan juga daerah Hulu Perak sahaja. Jadi kalau orang KL memang kena pasport antarabangsa macam biasalah. Dokumen perjalanan yang seterusnya ialah PAS lintas batas yang hanya digunakan di antara Kuching di Sarawak dan Kalimantan Barat di sebelah barat Kalimantan Indonesia, dan di Sabah pula hanya di antara Tawau dan Tarakan di Kalimantan Utara. Rupa dan paras luarannya lebih kurang sama seperti PAS sempadan di antara Malaysia dan Thailand, dan warnanya pun sama, biru cair. Tempoh sah laku juga sama, itu setahun, cuma bayarannya berbeza, iaitu RM20 setahun. Dokumen perjalanan yang seterusnya mungkin dokumen yang satu-satunya boleh masuk ramai-ramai, iaitu surat perjalanan perkumpulan mengganti pasport. Surat perjalanan perkumpulan ini hanya sah untuk perjalanan ke Thailand dan Brunei sahaja. Walaupun dalam website Jabatan Imigresen Malaysia menyebut
boleh pergi ke Singapura juga. Tetapi Singapura tidak lagi menerima surat perjalanan berkumpulan mengganti pasport sejak 1 Januari 2021 kerana surat perjalanannya adalah berbentuk manual dan mengambil masa yang agak lama untuk isi seorang demi seorang. Jadi kalau siapa yang pernah pergi ke tambak ataupun link kedua, jadi boleh bayangkan berapa lama nak kena beratur dekat immigration tu. Lama. Berapa ramai orang yang boleh diletakkan namanya di dalam surat perjalanan berkumpulan ni? Minimumnya ialah 5 orang dan maksimum adalah 20 orang. Jadi kalau saya rasa kalau nak buat trip ataupun rombongan, maka sesuai lah untuk dia surat perjalanan berkumpulan ni. Cuma pastikan siapa yang dah letak namanya dalam surat perjalanan berkumpulan ni pergi ramai-ramai tau. Ini plan punyalah ramai tapi yang pergi 2-3 orang je. Dah lah minimum 5 nak lepas. Kadar bayaran yang dikenakan adalah RM200 tanpa mengira berapa ramai yang letak nama di dalam surat perjalanan berkumpulan ni. Jadi kalau lebih ramai yang join, maka lebih jimatlah duit anda. Dokumen perjalanan yang seterusnya seboleh-bolehnya anda tak mahu pegang ataupun tak mahu mohon. Dan dokumen ni ialah sijil perakuan cemas. Sijil perakuan cemas adalah dokumen yang digunakan di mana tiada lagi dokumen perjalanan yang lain yang ada untuk pulang ke tanah air. Dan kebiasaannya sijil perakuan cemas ni dimohon sekiranya pasport hilang ataupun dicuri di luar negara. Dan apabila pasport hilang dicuri, kalau nak balik kenalah ada macam dokumen kan. Jadi sijil perakuan cemas ni boleh dimohon di kedutaan ataupun konsulat Malaysia di luar negara. Dan hanya boleh digunakan untuk sekali hala balik sahaja. Dan sekiranya penerbangan tu melibatkan transit, maka transit sekali. Sebab di dalam sijil tu ada tulis nama negara berlepas dan juga negara transit sekiranya berkenaan. Dan bayaran yang dikenakan untuk sijil perakuan cemas adalah RM50. Jadi nak elakkan kesulitan sebegini, maka jagalah pasport elok-elok. Dan kategori terakhir, bintang bersinar dan juga buku merah jangan lupa dibawa ialah pasport antarabangsa Malaysia. Dan ini adalah dokumen perjalanan yang paling lazim digunakan oleh warga negara Malaysia untuk ke luar negara. Kerana pasport Malaysia sah digunakan untuk perjalanan ke semua negara kecuali sebuah negara yang ditulis namanya di muka surat pertama pasport, iaitu negara Israel. Tempoh sah laku pasport adalah 5 tahun, manakala bayaran yang dikenakan adalah RM200. Tapi kalau anda nak dapat lebih murah lagi, ada caranya bagaimana. Sekiranya anda berumur 60 tahun ke atas atau berumur 18 tahun ke bawah atau mendapat tawaran untuk menyambung pengajian ke luar negara atau mendapat surat daripada tabung haji bahawa anda terpilih untuk menunaikan fardu haji di Mekkatul Mukarramah pada tahun tersebut, maka anda boleh dapat pasport pada separuh harga, iaitu RM100. Tapi tunggu, ada lagi satu kategori yang istimewa, iaitu orang kurang upaya. Untuk OKU, pasport adalah percuma. Ya, betul, pasport adalah percuma. Sebagai penutup, sebenarnya banyak jenis dokumen perjalanan yang boleh digunakan untuk perjalanan ke luar negara. Maka pilihlah dokumen yang bersesuaian berdasarkan bajet, destinasi ataupun kelayakan sekiranya anda layak untuk memohon dokumen perjalanan yang tertentu. Tetapi satu persoalan yang tinggal, iaitu bila kita boleh travel lagi?